Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik 3 Februari bersama saya Nur Halifah Gani. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW menyalurkan peruntukan RM400,000 bagi pembinaan semula jambatan dan JT Pulau Papabek di Sempurna Sabah yang roboh baru-baru ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata KKDW telah menyerahkan surat arahan pelaksanaan kerja-kerja itu kepada pejabat daerah sempurna. Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berharap pembinaan jambatan dan JT itu dilaksanakan segera. Ia bagi memudahkan kira-kira 151 orang murid sekolah dan 35 orang murid tadika kemas ke sekolah serta membantu penduduk kampung yang terjejas pergerakan harian mereka selepas jambatan itu roboh. Dalam kejadian Isnin lalu, 25 murid terjatuh ke laut setelah jambatan di Pulau Papabek roboh. 2 daripada murid berkenaan mengalami kecederaan ringan akibat terkena runtuhan simen dan kayu. Susulan kejadian itu, Datuk Seri Ahmad Zahid mengarahkan KKDW berhubung dengan pejabat daerah sempurna bagi menyiasat dan mengambil tindakan segera. Permohonan beasiswa yang di-Pertuan Agong BYDPA bagi tahun 2023 kini dibuka. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan permohonan boleh dibuat secara dalam talian dan akan ditutup pada 3 Mac depan. Dalam satu kenyataan, JPA berkata pengajian terlibat adalah peringkat sarjana penyelidikan atau Doktor Falsafah PhD dalam bidang sains dan teknologi, ekonomi, undang-undang atau kewangan Islam di institusi pengajian tinggi tempatan atau universiti terkemuka dunia. Borang permohonan yang lengkap berserta dokumen sokongan yang berkaitan harus dihantar dan diterima oleh pihak JPA sebelum atau pada 10 Mac 2023 sama ada melalui surahan tangan atau pos. Jelas kenyataan itu lagi, permohonan yang memenuhi syarat serta melepasi saringan lanjut pihak JPA sahaja akan disenarai pendek untuk menghadiri temuduga. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang aktif dalam kegiatan kokurikulum atau aktiviti kemasyarakatan. Layari laman sesawan JPA atau hubungi talian tertera untuk pertanyaan atau maklumat lanjut. Kementerian Pengajian Tinggi KPT akan melaksanakan program Menu Rahmah di institusi pengajian tinggi dalam masa terdekat. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pihak KPT sedang bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN untuk melaksanakan program berkenaan. Tambahnya, KPT dengan KPDN sedang berbincang mengenai perkara itu dan beliau yakin pihak universiti dalam KPT tiada masalah untuk menempatkan atau menyediakan ruang bagi menjayakan program berkenaan. Selasa lalu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, orang ramai kini boleh menikmati makanan tengah hari dan malam masing-masing pada harga RM5 di hampir 15,000 premis makanan di seluruh negara melalui program Menu Rahmah. Menu Rahmah merupakan hidangan makanan merangkumi nasi dan satu pilihan protein iaitu ayam atau ikan dan sayur. Dalam masa 2 jam sahaja, set nasi campur Menu Rahmah habis terjual setiap hari di Pasaraya Besar Maidin Mutiara Rini, Johor Bahru. Walaupun harganya tidak sampai RM5, tetapi pelanggan ternyata berpuas hati dari segi kualiti makanan, rasa dan saiz hidangan menu tersebut. Pengurus Cawangan Maidin Mutiara Rini S. Mohan berkata sebanyak 12 jenis menu untuk sarapan pagi, makanan tengah hari dan malam disediakan bermula Selasa lalu. Setiap hari kita ada pelbagai jenis. Okey, untuk hari ini, hari Jumaat, kita ada nasi putih, kari ayam, tauge goreng, air minuman. Kita ada ikan goreng, ayam sambal, sayur campur dan ada pelbagai. Customer sejak kita buat ni memang customer ramai. Hari-hari kita buat dalam 150 ke 100 bungkus dan dia habis pun dalam 2 jam dah habis. Pasaraya itu turut membuat pengumuman berkenaan Menu Rahmah kepada pelanggan yang datang ke cawangan itu memandangkan ia masih baru diperkenalkan. Sementara itu, pelanggan yang ditemui mencadangkan supaya menu itu dijual di universiti supaya pelajar tidak perlu lagi mengikat perut. Ia memandangkan bajet untuk nasi campur mampu mencecah RM10 sepinggan khususnya di Johor Bahru.
Pada saya memang sangat-sangat sesuai, apalagi saya ni student kan, saya seorang pelajar. Saya harap lebih banyak lagi kedai yang turut menjual set makanan Rahmah ni, terutamanya dekat universiti lah. Menu Rahmah juga amat membantu rakyat berjimat khususnya ketika berdepan dengan kos sara hidup yang semakin tinggi. Tentang menu Rahmah ni baguslah untuk kita, contoh kalau untuk orang bujang, lagi senang dia nak dapatkan, ikut bajet, kita dah boleh cut bajet apa yang sesuai lah, untuk tengah hari dah boleh berapa kita dah anggarkan. Rasanya kuranglah sikit daripada sebelum ni. Rasa bagus, menu dia seperti nasi bajet tapi dalam portion yang banyak. Saya rasa baguslah. Biasa saya makan kat luar, seorang dalam RM10, kadang melebihi RM10. Di Ibu Negara siang tadi, Pengarah Urusan Maidin Datuk Amir Ali Maidin berkata pihaknya komited memperluaskan program Menu Rahmah ke semua cawangannya di seluruh negara. Katanya meskipun harga kos bahan mentah di Sabah dan Sarawak lebih tinggi berbanding di Semenanjung, pihaknya tetap bertekad menawarkan menu makanan bawah RM5 di seluruh negara. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa komited dalam menggapai aspirasi demi pendidikan berkualiti dan pembangunan generasi masa hadapan yang berintelek, kaya jati diri dan kompeten serta mampu bersaing di pentas dunia. Ke arah itu, KPM sentiasa terbuka menerima apa jua pandangan dan teguran daripada semua pemegang taruh termasuk Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP bagi memastikan bukan sahaja kebajikan guru terjaga tetapi usaha dan kualitinya terus dimantapkan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata dengan label sebagai kesatuan sekejua terbesar di negara ini ditambah dengan keahlian seramai lebih 230,000 guru, beliau yakin NUTP akan dapat memainkan peranannya dengan cemerlang ke arah mempertingkatkan kebajikan guru sekaligus melonjakkan kualiti pendidikan negara. Beliau menganggap NUTP sebagai rakan kongsi bijak atau smart partnership bagi kementerian gergasi ini. Dalam mencapai hasrat melihat murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera, KPM akan mempertingkatkan partisipasi dan kolaborasi dengan NUTP bagi merealisasikan agenda yang dihasratkan. Dan selama ini pun saya fikir NUTP telah pun sentiasa memberikan pandangan-pandangan yang bersifat semak dan imbang untuk kami di KPM. Senang suruh cikgu senyap ya. Dan dengan ada dua perkara yang saya highlight tadi. Pertama, pelantikan Saudara Aminuddin sebagai salah seorang daripada ahli MPPK yang pastinya akan memberikan kesan kepada isu-isu pendidikan. Yang kedua, semalam sesi libat urus yang bagi saya cukup cemerlang dihadiri oleh pihak NUTP yang memberikan pandangan-pandangan yang cukup signifikan dalam urusan pendidikan. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan seminar perdana NUTP bagi tahun 2023 di Ibu Negara petang tadi. Seminar yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam dihadiri pemimpin-pemimpin NUTP di peringkat negeri dari seluruh Semenanjung Malaysia. Dengan tema informasi berkredibiliti teras pemimpin berwibawa, beliau berharap seminar pada kali ini dapat dijadikan medium penyampaian maklumat yang efektif oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kepada barisan pemimpin NUTP. Dalam pada itu, Fadlina menegaskan bahawa isu mendepani beban tugas guru adalah antara keutamaan nombor 1 kementeriannya untuk diminimumkan dan diringankan. Akuinya, isu ini berkait rapat dengan masalah kekurangan guru yang sedang dihadapi. Kita tahu kalau kekurangan guru ini akan memberikan kesan yang cukup besar. Dalam komitmen KPM, saya sudah maklumkan semasa di Sarawak bahawa 50% penempatan guru kita akan pastikan disiapkan sebelum Mac pembukaan sekolah, manakala yang lain-lain di negeri-negeri lain juga kita akan uruskan dengan segera. Guru-guru sandaran yang banyak ya, status dia ada contract of service ya, saudara Midin ya, dan kita panggil guru-guru yang sedang kita tempatkan ini juga pastinya akan memberikan kesan selepas ini, tapi kita akan isi dengan ikut progres lah ya kepada negeri-negeri yang lain.
Sebelum ini, NUTP mencadangkan jawatan guru sandaran diwujudkan semula bagi mengatasi isu bebanan dan kekurangan guru. Kajian dilaksanakan NUTP mendapati faktor kekurangan guru antaranya disebabkan pertambahan sekolah baharu, pertambahan murid dan kelas, persaraan awal dan wajib serta faktor kesihatan guru. Bunga mawar atau ros lazimnya sinonim dengan kaum Hawa, namun tidak Yap Hong Yi yang menjadikan tumbuhan berduri itu sebagai inspirasi pada setiap lukisannya sejak 3 dekad lalu. Karya menarik beliau kini dipertontonkan kepada khalayak ramai di Bukit Bintang Ibu Negara. Pameran Eternal Love ini merupakan cetusan Aida Hong Yi menggarap hasil titik peluhnya selama 35 tahun. 30 years for the roses flower in the oil painting and about love, so it's the best one. Yeah. So how many years that have you spent for this art? And for the especially for the roses, about 35 years, something like that. Tambah anak kelahiran Mentakap Pahang ini, setiap bunga mawar membawa maksud yang berbeza. Contohnya, bunga mawar kuning yang bermaksud lambang persahabatan yang karib. Bagi penganjurnya, Jane Yap, pameran ini menampilkan sisi berbeza bunga mawar yang lazimnya dijadikan pemberian cenderahati untuk yang tersayang. Mostly is buying fresh flower for your loved ones. So he thought that why not having it as painting? So the flower will not dry up, so it's eternally. You save the love forever, so it's called Eternal Love. Lebih mengujakan, pameran ini bukan sahaja mendapat perhatian pecinta seni tempatan, bahkan peminat dari luar negara yang ingin melihat karya seni itu dengan lebih dekat. Beautiful. It's very nice. In fact, I remember Mr. Yap doing his oil paintings, the roses. We saw that in the 90s, but it's really transformed now into something miraculous. Big pieces, beautiful pieces, very colorful, very interesting techniques he's using. I mean, he uses all the gold pieces, which he's integrated in the art. Is fantastic. Kerajaan Negeri Pahang menghantar bantuan bekalan makanan bernilai lebih RM429,000 untuk 820 keluarga di Pulau Tioman. Ia bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan di pulau berkenaan berikutan cuaca buruk dan laut bergelora sejak 19 Januari lalu. Bot Kargo membawa 15 tan metrik barangan jualan khususnya makanan untuk dihantar ke kedai runcit berlabuh di Pulau Tioman jam 8 pagi semalam. Antara barangan dibawa beras, minyak masak, gula dan barang basah. Manakala kapal Jabatan Laut Malaysia membawa bantuan bekalan makanan untuk 3,330 penduduk Pulau Tioman tiba di JT Marina Tioman di Kampung Tekek jam 2.45 petang. Adun Tioman Datuk Seri Muhammad Johari Hussein berkata, bantuan makanan peringkat pertama bernilai RM107,000 itu adalah untuk keperluan penduduk Pulau Tioman selama 3 hari. Bantuan seterusnya bernilai lebih RM300,000 lagi untuk keperluan 14 hari lagi akan dihantar dalam tempoh terdekat. Hantaran ini secara berperingkat kerana keadaan semasa agak sukar kerana angin dan ombak begitu kuat. Perkara ini selama tahun berlaku dan kita akur dengan arahan Jabatan Laut demi keselamatan. Dan dalam masa yang sama juga kita ambil peduli terhadap bekalan semasa yang berada di Pulau Tioman. Cuaca buruk sejak 19 Januari dikatakan paling lama berbanding musim tengkujuh sebelum ini. Faktor ini menyebabkan hampir semua kedai runcit di Pulau Pelancongan ini kehabisan barangan jualan, khususnya makanan harian penduduk. Australia akan menggantikan potret Ratu Elizabeth II pada wang kertas $5 yang baru. Ia akan digantikan dengan rekaan baharu bagi menggambarkan penghormatan negara itu kepada sejarah kebudayaan orang asli Australia. Pengumuman mengenainya dibuat oleh Bank Reserve Australia susulan konsultasi dengan pihak Kerajaan Pusat Australia.
Gambar Parlimen Australia akan dikekalkan pada satu lagi bahagian wang kertas itu. Australia pada September tahun lalu berkata imej Raja Charles tidak akan secara automatik menggantikan wajah Ratu Elizabeth pada wang kertas $5 Australia dan akan digantikan dengan figura anak tempatan. Canberra berkata imej Ratu Elizabeth pada wang kertas $5 adalah mengenai personaliti baginda dan bukan kerana statusnya sebagai raja. Bank Reserve Australia menjelaskan pihaknya akan berunding dengan kumpulan orang asli Australia berhubung reka bentuk pada wang kertas $5 itu. Kebiasaan proses untuk mereka bentuk dan mencetak wang kertas baru akan mengambil masa selama beberapa tahun. Dan sementara itu, wang kertas sedia ada masih sah digunakan. 6 bulan bukan suatu tempoh yang lama. Itu azam Sultan Al-Neyadi mengenai peranannya selepas dipilih sebagai angkasawan Emirat Arab Bersatu UAE. صحيح الواحد اللي يسمع الفترة هذه ممكن يقول طويلة ولكن الأمانة يعني الجدول جدا مضغوط بالتحديد التجارب العلمية هذه نحن راح نكون مادة للدراسة نحن يتم دراسة السمع والبصر والأوعية الدموية والتوازن والنوم كذلك قبل وأثناء وبعد المهمة كل هذا لدراسة تأثير انعدام الجاذبية على أجسام البشر. Tambah Sultan, angkasawan akan mengalami penurunan jisim fizikal, keseimbangan mereka terjejas serta lemah pada tulang dan penglihatan. Semua itu perlu dikaji supaya suatu penyelesaian dapat dicari bagi mengelak semua kesan sampingan itu. Sultan 41 tahun mempunyai latar belakang sebagai pakar sains komputer. Beliau dijadual bertolak pada 26 Februari ini dan akan ditempatkan di stesen angkasa antarabangsa ISS selama 6 bulan. Sultan adalah warga kedua UAE dipilih menjadi angkasawan selepas Hazza Al-Mansuri pada September 2019. Menurut Sultan, beliau akan membawa beberapa foto dan barangan peribadi semua 5 orang anaknya sebagai pengumbat rindu. Di Austin, Amerika Syarikat, sebuah kamera keselamatan merakam kejadian sebatang pokok melentuk ke arah sebuah kereta. Kejadian dipercayai berlaku selepas daun-daun pokok itu mula membeku akibat cuaca sejuk. Mungkin kerana akarnya masih kuat, pokok itu tidak tumbang. Mengikut laporan, beberapa kawasan lain di selatan Amerika Syarikat turut dilanda suhu sejuk. Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar tentang pitch, iaitu adalah salah satu elemen di dalam komponen asas nyanyian. Apa itu pitch? Pitch adalah tinggi atau rendah satu not di dalam muzik. Dan kita akan mewakili pitch ini di dalam muzik seperti C, D, E, F, G, A, B, C. Dan kita akan menggunakan pitch ini di dalam nyanyian dengan teknik solfege, di mana kita akan menggunakan teknik solfege ini dalam pemanasan suara seperti ini. This is your first note. Do. Ready? 1, 2, 3, go. Sukan cabaran Malaysia pada saingan badminton Masters Thailand berakhir petang tadi. Wakil tunggal negara Eng Zee Yong tewas kepada pemain Hong Kong Angus Eng Kalong pada aksi suku akhir. Eng Zee Yong, pilihan ke-8, tewas muda 14-21 kepada Angus Eng Kalong pada set pertama. Kawalan gelanggang kemas Angus juga pilihan ke-4 nyata menyukarkan usaha Zee Yong menyaingi bintang Hong Kong itu. Penampilan Zee Yong lebih kemas pada set kedua. Saling mengejar mata, satu ketika kedudukan terikat 20 sama. Selepas perlawanan berlanjutan 43 minit, pengalaman nyata milik Angus untuk mengesahkan tiket separuh akhir selepas menamatkan set kedua 22-20.
Kemaraan ke suku akhir pencapaian terbaik Ziyong selepas tersingkir seawal pusingan pertama di terbuka Malaysia, manakala di terbuka India dan Indonesia Masters terkandas pada pusingan kedua. Kemenangan 1-0 Johor Darul Takzim JDT ke atas kelab terkemuka Rusia Lokomotiv Moskow pada aksi pramusim di Dubai pasti satu kebanggaan buat bola sepak Malaysia. Lebih menarik, gol kemenangan JDT dihasilkan pemain muda Harimau Malaya Arif Aiman. Satu kepuasan buat ketua jurulatih JDT Esteban Solari, peluang buat pemainnya berdepan antara kelab terkemuka Lokomotiv Moskow. Selain berkesempatan menguji formasi dan taktikal, ia memberi ruang kepada pemain baru untuk menyesuaikan diri dengan corak permainan JDT. Sekalipun lawan turut membarisi skuad utama antaranya Francois Komano, Maxim Glushenko dan Sergei Penyayev. JDT nyata berupaya memberi saingan dan selepas 45 minit pertama kedudukan terikat tanpa jaringan. Bersambung babak kedua berpunca daripada hantaran jauh Fernando Forestieri kepada Arif Aiman pada minit ke-55. Arif bijak mengawal bola dan melepasi kawalan dua pemain pertahanan Lokomotiv Moskow sebelum menewaskan penjaga gol lawan untuk jaringan kemenangan JDT. Kekal 1-0 sehingga tamat masa permainan, ini kemenangan ketiga berturut-turut diraih oleh JDT selepas 4 perlawanan persahabatan mereka di Dubai. JDT mengakhiri latihan pramusim dengan menentang satu lagi kelab gergasi Rusia, Zenit St. Petersburg, Isnin depan. Visual pameran terbuka hasil kerja seni mengenai gorila dan beruang di kawasan ikonik Haussmann Paris pantas mengakhiri buletin didik. Ia diharap dapat mendedahkan kepada pengunjungnya akan ancaman yang dihadapi oleh kumpulan haiwan itu. Saya Nolifah Ghani, selamat dan kita jumpa lagi.